menguasai bahasa kebangsaan dan memahami budaya hidup kaum yang lain. Oleh itu, saya menyeru pada kerajaan untuk merangka satu dasar ke arah perpaduan rakyat yang lebih kukuh dan harmoni. Pepatah Melayu ada menyebut, meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Yang bermaksud, jika kita hendak melahirkan generasi masa depan yang bersatu padu dan saling memahami, kita mesti membentuk mereka sejak dari kecil. Saya juga menyeru kepada semua lapisan masyarakat supaya menjaga keharmonian negara dan tidak memainkan isu sensitif yang melibatkan raja, kaum dan agama. Perlembagaan telah mengiktiraf Islam sebagai agama rasmi Malaysia dan akan terus kekal dipelihara. Namun begitu, agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman, tetapi tidak boleh disebarkan kepada orang Islam. Oleh itu, janganlah ada mana-mana pihak yang cuba menggugat atau mempolitikkan asas perlembagaan ini. Panjang pula. Saya berpuas hati dengan usaha kerajaan dalam menyelesaikan perkara-perkara berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 dan berharap agar ianya memenuhi hasrat dan aspirasi demi kemakmuran bersama. Saudara-saudari sekalian, saya berasa kecewa apabila dimaklumkan bahawa kerajaan hari ini sedang menanggung beban hutang yang semakin besar. Ini disebabkan sejak tahun 1998, kerajaan sentiasa berada dalam kedudukan defisit kekal. Adakah beban ini akan kita tinggalkan untuk ditanggung oleh anak cucu kita nanti? Jawapannya adalah pada semua ahli-ahli Dewan di sini. Keadaan kewangan kerajaan yang telah lama lemah akan menyukarkan kerajaan untuk melaksanakan projek pembangunan baru atau memberikan suntikan keuangan bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi. Oleh itu, saya menyokong hasrat kerajaan untuk segera mengambil langkah penjimatan termasuk melaksanakan pemberian subsidi secara besar-besaran. Selain dari itu, dasar-dasar baru yang lebih menyeluruh perlu diterus diperkenalkan, antaranya pengenalan kepada Akta Kewangan dan Tanggungjawab Fiskal 2023 yang merupakan satu langkah kem pembaharuan bagi meningkat urus tadbir pengurusan kewangan awam supaya lebih terus dan bertanggungjawab. Saya juga akan meneliti
perbelanjaan kerajaan dan memastikan setiap cadangan perbelanjaan adalah untuk perkara yang betul-betul diperlukan. Saya berharap semasa pemerintahan saya ini, kerajaan akan berjaya memperolehi lebihan fiskal setiap tahun. Kerajaan juga mesti bersikap tegas bagi membendung kritisan dan penyelewengan dana awam. Kelemahan urus tadbir ini semua peringkat perlu diperiksa, termasuk di dalam badan berkanun dan syarikat milik kerajaan serta anak-anak syarikatnya. Saudara-saudari sekalian, pada tahun 2023, kedudukan ekonomi Malaysia telah berkembang sebanyak 3.7% dan kekal mampan walaupun prestasi pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global berada di tahap sederhana. Kadar pengurangan negara berada pada tahap 3.3% dan kadar inflasi sebanyak 2.5%. Jumlah pelaburan diluluskan pada tahun 2003 adalah sebanyak 329.5 bilion, telah mencipta lebih 127,000 peluang pekerja. Tempoh yang sama bagi perdagangan antarabangsa pula, ekspor negara telah mencatat nilai sebanyak 1.426 trilion pada tahun 2023. Mac. Keluaran dalam negeri kasar negara pada tahun 2024 dianggap berada pada tahap antara 4% ke 5%, disokong oleh langkah dan pembaharuan yang telah diumumkan dalam Pelanjawan 2024 tempoh hari. Sebagai langkah jangka sederhana, kerangka ekonomi madani memperkasakan rakyat yang telah dilancarkan adalah komitmen kerajaan untuk merancang dan menginfrastruktur semula aktiviti ekonomi serta pelaburan. Selari dengan hasrat ini, kerajaan telah merangka pelan hala tuju peralihan tenaga negara, pelan induk perindustrian baharu 2030, kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 dan Belanjawan 2024 untuk mengangkat taraf hidup rakyat ke tahap yang lebih tinggi berlandaskan keadilan sejagat. Saya juga berharap kerajaan mengambil pendekatan yang proaktif dalam melaksanakan agenda pembaharuan untuk memperkukuhkan daya saing negara sebagai sebuah ekonomi yang mampan sejajar dengan keperluan semasa. Kerajaan juga perlu menyediakan insentif yang menarik dan memudahkan segala urusan melalui tadbir urus yang cekap. Polisi yang dibuat di peringkat persekutuan juga hendaklah disesuaikan dengan keadaan persekitaran di negeri-negeri, kerana setiap negeri mempunyai keadaan yang berbeza-beza
terutama dalam sektor pembangunan hartanah. Saudara-saudari sekalian, peningkatan taraf sistem pendidikan tinggi dalam negara telah melahirkan ramai graduan yang bermutu tinggi, namun peluang pekerjaan ditawarkan pada masa ini adalah tidak setaraf dengan kelayakan yang mereka miliki. Oleh yang demikian, kerajaan perlu berusaha menarik pelaburan bernilai tinggi supaya peluang pekerja yang dihasilkan akan memberi pendapatan yang berpatutan. Di kesempatan ini, saya menyeru semua pihak agar memanfaatkan Tahun Melawat Malaysia 2026, pemilihan Malaysia sebagai